Okey, kali ini saya nak ajar cara lain untuk menukar graf sin kepada cos. Equation sin kepada equation cos kepada equation sin. Selain daripada yang metod-metod yang kita telah pelajari. Ini adalah metod yang mudah sedikit, tetapi kalau ada transparansi lah, ada transparansi. Graf ini adalah graf cosine ataupun cosinus, graf cosinus. Kenapa? Sebab graf ini boleh ditulis dalam persamaan cos dan juga boleh ditulis dalam persamaan sin. Itu kita panggil graf cosinus. Okey, selama ni kita tahu sign convention, sign convention. Persetujuan tanda. Apa-apa yang bergerak ke kanan adalah positif. Apa-apa yang bergerak ke kiri adalah negatif. Dan apa-apa yang bergerak ke atas adalah positif dan bergerak ke bawah adalah negatif. Itu adalah sign convention. Untuk kes ini pun begitu. Kalau paksi ini bergerak ke kanan. Kan dia bergerak ke kanan? Katakan ini graf cos. Dia bergerak ke kanan. Dia jadi graf negatif sin. Dia bergerak ke kanan lagi, dia menjadi negatif cos. Yang bergerak adalah paksi. So, kalau paksi ini bergerak ke kanan, dia adalah positif. Apabila dia bergerak ke kiri, dia adalah negatif. Positif, negatif. Paksi. Tetapi saya nak lazimkan diri awak. Apabila kita kaitkan graf, biarlah wave itu, gelombang itu yang bergerak ke kanan ke kiri. Gelombang bergerak ke kanan ke kiri. Gelombang yang bergerak. Wave propagate. Wave propagate ke kanan, wave propagate ke kiri. Wave propagate ke kanan, wave propagate ke kiri. Merambat ke kanan atau ke kiri. Okey, macam mana kaedah dia? Okey, bila dia merambat ke kanan, dia dah tak jadi positif. Dia jadi negatif. Sebab tadi paksi. Paksi bila ke kanan dia positif. Bila ke kiri dia negatif. Itu paksi. Sekarang wave. Bila wave dia ke kanan dia jadi negatif. Bila ke kiri dia jadi positif. Kita ini untuk wave. Persetujuan tanda untuk wave. Bila bergerak ke kanan dia negatif. Bila bergerak ke kiri dia positif. Okey. Now kita jadikan dia graf sin. Jadikan dia graf sin. Maka ini kita tulis sebagai X is equal to A sin omega T. Kenapa? Sebab paksi di sini adalah X. Paksi di sini adalah T. Jadi X versus T. X versus T. So, kita kena buat X versus T. So, X is equal to A sin omega T. Sebab apa? Sebab dia adalah wave. Dia adalah wave. Dia bergerak secara sin ataupun cos. Jadi untuk kes ini, basicnya dia adalah milik sin. Basicnya adalah milik sin. Milik sin ketika apa? Ketika T is equal to 0, X is equal to 0. Ini adalah graf basic sin. Syarat dia, when T is equal to 0, X is equal to 0. Okey, macam mana nak ubah dia kepada persamaan cos? Macam mana kita nak ubah dia persamaan cos? Okey, sekarang kita pergi ke cos. Kita pergi ke cos. Kita ubah wave. Kita ubah wave. Kita pergi ke cos. Macam mana cos nak jadi sin? Okey, kita boleh tarik dia ke kanan. Ke kanan. Tarik ke kanan, ke kanan, ke kanan sebanyak pi over 2. Dia jadilah sin. Tadi macam ni kan? Lepas tu kita tarik dia segini sejauh pi over 2. Di antara sini ke sini jarak dia pi over 2. Pi over 2 dia melibatkan phase sebanyak pi over 2, 90 degree pi over 2. So cos ni tadi dia telah bergerak sejauh mana? Dia telah bergerak sejauh pi over 2. Dia telah bergerak macam ni. Jadilah sin. Jadi apa yang kita kena tulis? X is equal to A cos omega T phi. Plus ke minus? Dia bergerak ke kanan kan? Dia bergerak ke kanan. Dia bergerak ke kanan. Tadi cos ni, dari cos. Ni graf cos. Dia bergerak ke kanan wave dia. Propagate ke kanan sebanyak pi over 2. Bila propagate ke kanan, dia adalah minus. So, X is equal to A cos omega T minus pi over 2. Dekat sini sebenarnya dia adalah plus minus. Plus minus. So, kita kena pilih. Dia propagate ke kanan ke dia propagate ke kiri.
Wave tu propagate ke kanan ke wave itu propagate ke kiri. So untuk kes ini, wave ini propagate ke kanan. So minus pi over 2. Okey, seterusnya kita nak ubah cos pula. Okey, graf cos adalah begini. Macam mana sin nak jadi cos? Macam mana sin nak jadi cos? Okey, kita pergi kat cos. Persamaan dia jadi x is equal to a cos omega t. Ini adalah persamaan graf cos. Graf cos graf cos. Tengok. Graf cos syarat dia apa? When t is equal to 0, x dia pada maksimum A. Amplitude x dia pada maksimum. Ni x versus t. So x dia adalah maksimum. T dia kosong. So when t is equal to 0, x adalah A. Ini adalah graf cos. Sekarang kita nak buat dia jadi sin. So sin graf dia adalah begini. Macam mana dia nak jadi cos? Macam mana sin ni nak menjelma jadi cos? So, kita kena tolak dia ke sini. Tolak ke mana? Ke kiri. Dia jadilah cos. Dia tolak ke kiri. Tolak ke kiri. Jadi, sin itu kena tolak ke kiri. Sin kena tolak ke kiri. X sama juga dengan A sin omega t plus minus V. So, dia bergerak ke kiri jadi campur. A sin omega t, dia bergerak ke kiri campur pi over 2. Dia bergerak sedikit saja, pi over 2. Suku pusingan. Suku pusingan. Dia dari sini. Wave dia bergerak ke sini. Bergerak ke kiri, jadi dia adalah campur pi over 2. Boleh? Okey, selesailah. Sin kepada cos. Cos kepada sin. Cara yang sebelum ini yang kita belajar adalah begini. Ni graf sin. Dia seolah-olah satu partikel daripada ni. When t is equal to 0, x dia dekat 0. Ni pada masa dekat sini. So dia bergerak macam mana? Okey, dia bergerak begini. Nah, 90 degree. Di sini bergerak ke sini 90 degree, bergerak ke sini 180 degree, 270, 360. Tambah lagi 90 degree, tambah lagi 180 degree, tambah lagi ke sini dan seterusnya. 2 pusingan. Jadi pergerakan dia macam tu. Ini adalah graf sin. So kita buat x is equal to A sin omega t. Untuk jadikan cos macam mana? Cos graf dia kat sini. Cos graf kat sini. Dia terpaksa berundur. Untuk jadi sin. Dia terpaksa ke sini. So, x is equal to A cos omega t tolak pi over 2. Ini adalah graf sin nak jadi cos. Graf sin nak jadi cos. Jadi, kalau kita perhatikan, samalah ini dengan yang ni cara dia. Sama. Ini adalah sama. Now kita nak tengok graf cos pula. Graf cos. Macam mana nak buat graf cos? Okey, graf cos adalah dari sini. Dia partikel tu berada dekat sini. When t is equal to 0, x dekat mana? X dekat amplitude maksimum. Dekat amplitude maksimum. Pergerakan dia bagaimana? Pergerakan dia begini. Begini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Pergerakan atom di sini boleh digambarkan dengan graf. Sini. Begitulah. Itu adalah graf cos. So, graf cos adalah x is equal to A cos omega t. So, macam mana nak jadikan sin? Sin dekat sini. Sin terpaksa pergi dekat sini. So, x is equal to A sin omega t plus. Sebab dia kena ahead. Sejauh dia kena bermula ahead. Sebanyak pi over 2. So, dia samalah. Dia sama dengan yang ini. Bagaimana x sama juga A cos omega t nak menjadi sin. Itu adalah kaedah dia. Satu lagi, saya terlupa nak terang. Satu lagi mengenai graf ini.
Okey, tadi kita melalui laluan pendek. Ni sin nak jadi ni graf sin. Ni graf sin. Ni graf sin, kita nak jadikan dia persamaan cos ya tadi. Persamaan cos. X sama juga dengan A sin omega T. Kita nak jadikan cos pada laluan panjang. Cos pada laluan panjang. Okey. Cos. Kita tarik cos ke sini. Ni adalah graf cos. Graf cos. Tadi nak jadikan sin, kita tarik dia ke sini. Dia jadilah sin kan. Jadi cos macam ni. A sin omega T. A sin omega T, kita nak jadikan dia cos. Cos terpaksa balik ke asal. Ni cos pula Cos kena bertindak. Graf cos kena bertindak. Okey, tadi ke sini. Tadi ke sini kita dapat X is equal to A cos omega T. Dia bergerak ke mana? Dia bergerak dari sini. Nak jadi sin, dia bergerak ke kanan kan? Jadi negatif pi over 2. Satu lagi, X is equal to A cos omega T. Okey. Tadi kita tarik ke sini. Now, kita tolak pula. Apa akan jadi kalau kita tolak? Nak jadikan sin. Nak dapatkan graf sin. Cos nak dapatkan graf sin. Okey, pi over 2. Pi. Masih tak dapat lagi graf sin. 3 pi over 2 baru dapat sin. 3 pi over 2. Baru dapat sin. 3 pi over 2. So, X is equal to A cos omega T. Okey, plus 3 pi over 2. Kenapa plus? Kenapa plus? Sebab cos ni tadi, graf cos adalah begini. Graf cos adalah begini. Dia nak jadikan sin, awak kena tolak dia ke mana? Tolak ke sini. Tolak ke mana? Ke kiri kan? Ke kiri sebanyak 3 pi over 2. So, ke kiri. Awak tolak dia ke kiri. Itu yang awak dapat positif. Itu yang kita akan dapat positif. So, persamaan sin ni boleh ditulis sebagai ini. Boleh juga ditulis sebagai ini. Boleh. Sebab itu cosine tangent, bila diberi ni awak dapat bayangkan dia bagaimana. Yang ni bagaimana, yang ini pun bagaimana. Okey, sekarang kita tengok X sama juga A cos omega T. Macam mana nak tukar kepada sin? X is equal to A sin omega T plus minus V. Macam mana? Okey. Sekarang ni X graf cos graf cos. Ini adalah graf cos. Kita nak jadikan sin tadi, kita buat macam mana? Okey, sin pergi kat sini, kita nak jadikan cos. So kita tolak dia ke kiri, dapat campur kan? Campur pi over 2. Okey, dapat campur pi over 2. So X is equal to A sin omega T campur pi over 2. Ada lagi satu kaedah. Tadi dia bergerak ke kiri. Sekarang dia nak bergerak ke kanan. Sin ni nak bergerak ke kanan, nak jadi cos. Nak bergerak ke kanan, nak jadi cos. Nak bergerak ke kanan, nak jadi cos. So, kita buatlah. Dia nak bergerak ke kanan, nak jadi cos. Dia bergerak ke kanan, pi over 2. Okey, dia jadi pi. Masih tak jadi cos lagi. Sampai sini, dia dah jadi cos. Sebanyak 3 pi over 2. Dia pergi sejauh 3 pi over 2. So, X is equal to A sin omega T. Dia bergerak ke kanan, maknanya negatif. Dia bergerak ke kanan, negatif 3 pi over 2. So, untuk kes ini, A cos omega T boleh ditulis sebagai X is equal to A sin omega T plus pi over 2. Ataupun X is equal to A sin omega T tolak 3 pi over 2. So, boleh tulis dalam 3 persamaan ini.